Ta'ala bagi rezeki yang banyak pada kita. Baiknya Allah kerana Allah tak berhenti bagi kita peluang dan peluang dan peluang dan peluang. Tuan-tuan, berapa banyak dah peluang Allah Ta'ala bagi peluang kat kita. Siapa malam tadi dia terbangun, tiba-tiba bangun qiyamul lail. Tahniah pada anda yang bangun qiyamul lail. Tulis kat bawah saya. Dia tak kasi nak jadi orang kaya dan bahagia. Tulis kat situ, saya nak jadi kaya dan bahagia. Tuan-tuan dan puan, bantu saya tekan share kat Rahmah, kat Nik Maryam, masya-Allah barakallah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi SAW. Sejauh mana kita ucapkan syukur. Tanda orang beriman dan orang kaya ni, dia, kalau anda nak jadi kaya cepat, anda kena syukur. Syukuri apa yang ada. Semalam saya belajar tentang syukur dengan guru saya. Belajar tentang 4 syukur je. Panjang huraian dia. Tuan-tuan, orang yang bersyukur ni, dia syukur dengan apa yang dia ada. Dan salah satu tanda dia syukur adalah dia lebih kuat usaha. Bukan sekadar dia syukur sampai dia tak tahu usaha, sampai dia tak buat apa-apa. Orang yang bersyukur ini adalah orang yang mengambil satu tindakan perubahan dalam hidup dia. Itulah ciri-ciri dan cara-cara orang yang bersyukur. Baik, jom kita tengok apakah amalan yang akan menjemput kekayaan bagi kita semua, insya-Allah. Yang pertama, soalan yang pertama adalah, adakah Islam ini disuruh untuk kita menjadi orang kaya? Jawapannya, ya ke tidak? Kau tulis kat ruang komen. Ya atau tidak? Ada tak dalam Al-Quran? Ada tak dalam bagi tahu tentang supaya kita jadi orang miskin? Ada tak? Nabi SAW seorang insan yang sangat kaya. Sahabat-sahabat Nabi sangat kaya. Tetapi Nabi SAW telah menginfakkan segala hartanya untuk tujuan agama Allah. Dan Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan kezuhudan. Tetapi Nabi SAW menggalakkan sahabat-sahabat semua jadi orang yang beriman, orang kaya, orang berjaya. Siapa dia? Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu. Ketika mana nak perang Tabuk, Nabi kata, ada tak sesiapa yang nak infakkan harta dia untuk bantu dalam perjuangan agama ni? Lalu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah keluarkan 1,000 ekor kuda. Tuan-tuan, nak keluarkan 1,000 ekor kuda, satu kuda berapa ribu tuan-tuan? Kalau zaman kita sekarang, mahal kan? So kena jadi orang kaya tak? Mesti macam tu. Lepas tu Nabi kata tak cukup lagi kelengkapan ni, maka Sayyidina Uthman keluarkan lagi 1,000 ekor kuda. Tak cukup lagi kelengkapan ni, Nabi kata. Dan waktu Sayyidina Uthman lagi yang keluarkan, masya-Allah tabarakallah, betapa banyaknya harta beliau. Dan tuan-tuan, bila selesai habis semua kuda-kuda, maka yang terakhir Sayyidina Uthman bagi apa dia? Unta, masya-Allah tabarakallah. Best ke best bila kita jadi orang kaya, tuan-tuan. Kita boleh bantu ramai orang. Ramai orang kita dengar susah, tak makan, tak minum. Ada orang perlu dia waktu ni sangat-sangat kita tolong dia, masya-Allah tabarakallah. Jadikah tuan-tuan, adakah Islam menyuruh kita jadi orang kaya? Jawapannya ya. So anda tulis kat ruang komen, ya saya bisa jadi orang kaya, beriman, bantu ramai orang. Tulis kat ruang komen juga, kita nak jadi kaya untuk siapa? Kita nak bantu siapa? Tulis kat ruang komen. Kalau kita tak tahu nak bantu siapa, Allah lambat sikit datang bagi kekayaan kat kita. Tapi kalau kita dah mula tahu saya nak bantu siapa, saya nak bantu Mahat Tafiz Pondok Al-Bakri, arwah pakcik saya. Ada belas pelajar yang perlu dibantu. Mereka nak belajar tetapi mereka terpaksa cari yuran juga. Setakat ni kami masih lagi cari yuran lah untuk tampung belajar-belajar. Dan kami masih cari penaja juga, masya-Allah tabarakallah. So anda tulis kat ruang komen sekarang, siapakah orang patut anda bantu? Saya nak bantu keluarga saya nak bantu mak ayah saya nak bantu adik-beradik saya. Yang waktu ni sedang struggle macam saya juga. Kalau boleh saya nak bantu 300 orang mutawif sahabat saya yang sedang tak ada pekerjaan sekarang. Saya nak bantu 300 mutawif kat sahabat-sahabat saya Andalusia, mutawif sahabat-sahabat saya yang waktu ni tengah struggle, tengah cari pendapatan masing-masing. Nak bagi pendapatan pada mak ayah mereka, bagi isteri anak mereka. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, tulis kat komen, anda nak kaya, nak bantu siapa? Sebab ada orang dia tak jelas dengan apa dia mahu, dia tak tahu kenapa dia perlu kaya. That's why dia lambat sikit dapat jadi kekayaan tu. Tetapi kalau orang ni dah mula tahu, dan dia mula kenal, dan dia mula kenal pasti kenapa dia kena jadi orang kaya dan kenapa dia perlu jadi orang kaya. Okey. So 30 orang bantu saya untuk tekan share. Satu share anda sangat bermakna. Kalau anda bagi satu share, Allah Ta'ala akan datangkan 10 kekayaan dekat anda. Kerana satu ganjaran, satu kebaikan dibalas 10. Satu kebaikan sedekah dibalas 10. Anggaplah tuan-tuan, share ni macam sedekah tuan-tuan. Sedekah ilmu kata. Saya sekarang pagi ni saya setengah sedekah ilmu. So tuan-tuan, cara tuan-tuan sedekah ilmu adalah tuan-tuan bantu saya share. Okey, boleh? Tekan share pagi ni, insya-Allah. Tekan share dan sebarkan. Tekan watch party sekali di tempat anda. Dan selain itu anda boleh dengar sambil bawa kereta dan sebagainya. Yang kedua adalah sabda Nabi SAW, seseorang yang mengambil kayu di dalam hutan lalu dijual di pasar jauh lebih mulia daripada orang minta-minta. Tuan-tuan,
Dalam hadis Nabi dah bagi tahu, orang yang susah payah ambil kayu, bawa masuk hutan, ambil kayu, cari kayu, lepas tu jual kayu tu, orang ini akan diampunkan oleh Allah. Orang ini lebih mulia daripada orang yang minta-minta. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi orang yang mulia ke tidak? Kita nak jadi, Nabi kata tangan di atas lebih mulia pada tangan di bawah. Kita semua nak jadi orang yang tangan di atas, betul tak? Kita semua kalau boleh nak jadi orang yang memberi. Kita nak jadi orang yang boleh tak takut nak memberi. Kadang-kadang saya sendiri pun ada perasaan tu. Kita takut nak bagi, nanti takut miskin, takut habis. Tuan-tuan, setiap nilai yang kita bagi tu takkan habis. Malah dia akan ditambah, ditop up balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi balik. Sebab Allah ni Maha Kaya. Jadi segala kekayaan ni takkan pernah habis. Pernah tak tuan-tuan tengok ayam dekat pasar habis? Daging kat pasar habis, ada tak? Mungkinlah, kalau habis pun sekejap, dalam beberapa minit, lepas tu ada balik. Kan? Nampak tak? Tak pernah habis ayam dekat dunia ni, walaupun orang duk makan ayam je. Itu contoh paling senang. Yang ketiga adalah Allah buka pintu kekayaan. Siapa yang buka pintu kekayaan? Allah. Tulis kat orang komen sekarang, yang ketiga adalah Allah yang buka pintu kekayaan. Tuan-tuan, selama ni kita tercari-cari jalan macam mana nak jadi orang kaya. Kita ingat nak jadi orang kaya ni, kita kena jadi jutawan dulu baru kaya. Jadi orang kaya adalah Allah buka pintu kekayaan. Bila Allah dah mula buka pintu kekayaan, tuan-tuan, kenapa saya duk cerita pasal kekayaan? Sebab saya nak train minda saya supaya fokus untuk jadi orang kaya. Tetapi kenapa saya ajak ingat Allah? Supaya jadi orang kaya dan beriman. Cuba bayangkan kalau saya tiba-tiba lah tuan-tuan tengok saya jadi orang kaya kan. Tiba-tiba saya attach dengan kekayaan. Tuan-tuan, ada satu benda yang bahaya bila anda jadi orang kaya. Contohnya anda rezeki banyak, maka makin bertambah rezeki, makin banyak. Orang yang attach dengan kekayaan ni, dia dah mula dah tak kawan dengan orang-orang yang miskin. Orang yang attach dengan kekayaan ni, attach ni maksud dia melekat kekayaan dekat badan dia terus. Okey. Dia dah mula dah tak kenal dah kawan-kawan lama-lama dia. Dah lupa dah. Dia dah lupa dah siapa bantu dia. Ni dinamakan attach dengan kekayaan. Dia dah mula dah sombong, dia mula dah angkuh, dan dia mula dah lupa yang bagi kekayaan tu Allah. Dia dah mula dah kalau contoh dia ada beli kereta Mercedes, dah mula dah tak nak balik rumah, tak nak balik kampung. Nanti kan dia kata adik-beradik sibuk nak pinjam duit. Okey. Orang macam ni dia sedang attach dengan kekayaan. Hati-hati tuan-tuan. Bila anda dah berjaya jadi orang kaya nanti, tolong ingat jangan attach dengan kekayaan. Dengan attach tu maksud jangan sifat kekayaan tu melekat kat diri kita sampai kita lupa siapa diri kita yang dulu. Saya kena ingat lah dulu saya macam mana. Dulu saya susah, mak saya susah. Saya duduk kat kampung, makan nasi dengan kicap garam. Saya kena ingat zaman saya tu. Dan mak saya telah banyak struggle dengan saya. Okey, poin yang keempat. Hai Kak Zaliha, Masya Allah. Sabda Nabi, tidak berkurang harta anak Adam kerana sedekah. Anfik ya abna Adam, anfik alaik. Tidak berkurang harta anak Adam kerana sedekah. Harta kita takkan kurang kerana sedekah. Tuan-tuan cuba sedekah sekarang. Sekarang sedekah, esok sedekah, lusa sedekah, tengah hari sedekah, petang sedekah, malam sedekah. Satu hari buat 5 kali sedekah. Sanggup? Boleh? Kalau boleh, tahniah. Kalau boleh, memang anda hebat. Kalau boleh, anda memang betul-betul nak jadi orang kaya. Saya baru semalam saya dengar cerita tentang ada seorang sahabat saya ni, dia ialah kamisan dalam bisnes sama. Jadi cerita kat saya, guru saya jugalah, nama dia Hanan. Dia cerita kat saya, sahabat dia. Masa PKP tu, mereka ni tengah start tau. Mereka tengah start nak niaga sebagainya. So apa yang mereka buat adalah mereka tolong orang. Dia tengah start, tapi dia ada duit simpanan sikit lah. Dia bagi kat orang pertama. Tiba-tiba datang lagi orang susah. Ada lagi orang lain susah datang, dia bagi orang kedua. Ada lagi orang susah lain datang, dia bagi orang ketiga. Ada lagi orang susah lain datang, bagi orang keempat. Sampai kan habis duit simpanan dia. Yang terakhir adalah berapa ratus. Dan dia ingat nak simpan, tapi akhirnya ada orang datang minta tolong, dia bagi semua sekali. Itu betul-betul tahap keyakinan sangat tinggi, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku selepas sebulan kemudian, dia berjaya membina kilang proses krepek. Rezeki dia kata rezeki yang masuk dalam akaun bank dia tak berhenti-henti kerana satu kebaikan yang dilakukan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya fikir itulah, saya masih jauh lagi, tuan-tuan. Kita pun masih jauh kan. Kadang-kadang yalah, kita masih jauh lagi. Kita cakap kat orang, tapi kita sendiri pun belum buat betul-betul lagi. Sekarang dia dah jadi jutawan dah. Jutawan lah sebab sale dia terlalu tinggi. So siapa yang naikkan sale ni? Allah.
Siapa yang bagi anda kaya? Allah. Siapa bagi anda sihat? Allah. Siapa yang bagi anda kurus? Allah. Siapa yang bagi anda badan berisi? Siapa? Allah. Tapi kita boleh ubah kalau kita satu perkara itu kurang baik untuk diri kita, kita boleh ubah dengan tindakan, dengan usaha. Okey. Yang keempat tadi, tidak berkurang harta anak Adam kerana sedekah. Anda pernah tengok tak orang yang banyak beri makin miskin dia? Pernah tengok tak Ustaz Abid Liu makin banyak dia bagi makin miskin? Tak pernah kan? Itulah dia janji Allah Ta'ala, takkan miskin orang yang banyak beri. Tolong, terima kasih Kak Aslina, tolong tulis. Bagian yang kelima. Tuan-tuan boleh tengok satu analogi mudah. Bilal dia buat apa? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menyuruh orang datang solat, maka dia dapat apa? Dia dapat pahala. Dan bila makmum datang, imam pun dapat apa? Imam pun dapat pahala. Cuma apa beza imam dengan makmum? Dengan Bilal tadi. Imam dapat pahala semua makmum. Nampak tak? Kerana satu kebaikan dapat pahala. Dan kalau tuan-tuan nak tahu siapa lagi yang atas sikit daripada imam tadi yang akan dapat pahala, selain Bilal, selain makmum. Selain Bilal, selain imam. Imam dah dapat semua pahala makmum kan? Siapa dia? Orang yang bina masjid. Nampak tak? Orang yang sedekah RM10 kat masjid tu. Orang yang wakafkan RM50 kat masjid tu. Orang yang wakafkan RM5, RM10, RM100. Selagi mana berjalan masjid tu, selagi mana berfungsi, selagi mana tempat ibadah, selagi mana orang sujud, selagi mana orang datang, selagi mana orang buat majlis ilmu, selagi mana orang buat majlis zikir, selagi tu orang yang infak tu dapat semua pahala orang jemaah-jemaah dalam masjid tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada tak sebelum kita meninggal dunia fikir satu, dah bina masjid ke belum? Saya ada satu cerita nak bina masjid. Bina masjid. Kalau tuan-tuan faham kan, bina masjid lain pula maksudnya kan. Saya dah bina masjid, saya dah kahwin dah. Ni bina masjid betul ni. Saya ada cerita sebab saya tengok arwah pakcik saya dekat kampung saya, Lebak Temeluh Pahang. Bayangkan masjid lama. Masjid Lebak tu lama sangat, teruk. Sebelum dia meninggal dunia, dia yang repair, dia yang cari duit, collection sebagainya, sampai masjid tu boleh berfungsi sampai sekarang. Dan sekarang dah jadi Mahat Tafiz. Boleh bayang tak betapa banyaknya pahala dia sentiasa mengalir setiap baik kata-kata pelajar, setiap huruf Al-Quran yang pelajar baca. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Dan setiap ayat Quran yang pelajar-pelajar hafal masuk dalam kepala mereka dan mereka ulang. Pahala nilai pahala tu pergi dekat arwah tadi. That's why lah bila kita meninggal dunia tuan-tuan, orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak harta infak dia. So bila kita meninggal dunia, orang yang paling kaya adalah orang yang bila meninggal dunia banyak tempat-tempat lubuk-lubuk rezeki dia tersimpan di sana, di sini. Sahabat-sahabat Nabi, harta kekayaan mereka tak berhenti sampai sekarang, kerana mereka telah infakkan, sedekah, wakafkan tanah dia. Tanah dekat rumah dia wakafkan untuk tujuan pembesaran bina Masjid Nabawi. Tuan-tuan, berapa ratus ribu jemaah yang datang setiap hari, dan pahala diganda kat sana 1000 kali ganda. So sampai sekarang pahala mereka tak berhenti. Anda mampu bagi kipas kat masjid, bagi kipas. Anda mampu bagi kapet, bagi kapet. Anda mampu bagi apa? Bagi lampu. Anda mampu bagi Al-Quran, bagi Al-Quran. Anda mampu bagi untuk buat batu bata dia, bagi. Tuan-tuan, apa yang saya cakap ni saya nak buat, InsyaAllah. Amin. Jom sama-sama kita. Okey, siapa nak sama saya buat juga? Komen di bawah saya. Tidak berkurang harta dengan bersedekah. Betul Kak Asniza. Terima kasih kerana tolong tulis. Kak Sakinah, hai, Waalaikumsalam. Okey. Yang keenam, wahai anak Adam, berinfaklah di jalanmu, aku berinfakkan untukmu. Allah Ta'ala dah janji dalam Al-Quran, siapa yang infak kepada jalan Allah, Allah akan infakkan harta kepada dia balik. Sebab tu kalau ada orang kata saya ni hidup saya susah, saya makin miskin. Sebab dia terlalu fokus pada perkataan miskin, maka miskin akan datang. Fokuslah pada perkataan macam mana nak jadi kaya. So cara-cara untuk jadi kaya, bagaimana jadi kaya, apa tindakan untuk orang kaya akan datang. Okay, jelas? Yang ketujuh adalah Uthman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi yang telah dijamin syurga. Kerana apa? Kerana infaknya. Uthman beri 100 ekor kuda ketika perang Tabuk. Ni saya cerita tadi lah. Ketika perang Tabuk, dia telah bagi 100 ekor kuda. Tuan-tuan, jom kita tengok pada diri kita. Sekarang saya nak anda tulis kat ruang komen apakah perkara yang anda mahu dan apakah perkara yang anda nak dapat. Okey.
Okey, jom tulis kat ruang komen sekarang, apakah satu atau dua perkara yang anda nak capai dalam hidup? Apakah perkara yang anda nak berlaku hari ini? Jom kita muhasabah balik, kita tulis kat ruang komen sekarang, apakah satu atau dua perkara yang kita nak ianya berlaku dalam hidup kita, yang kita nak ia words berlaku dalam hidup kita lah, dia terjadi. Jom sama-sama kita tulis kat ruang komen sekarang. Apakah satu atau dua perkara yang anda nak capai, yang anda nak ianya berlaku, yang anda nak ianya terjadi, yang anda inginkan? Apakah satu dua perkara? Tulis. Sebab saya nak anda besarkan rasa nak tu. Ada orang dia takut nak bina impian ni. Sedih kalau orang tak nak jadi kaya, dia tak nak bina impian. So anda kena belajar mulai hari ini untuk bina impian. Saya ada masa dalam proses untuk bina impian saya. Jenis perjalanan saya memang agak jauh lagi, tapi saya yakin dan percaya kalau saya mulakan dari sekarang perubahan dalam hidup, maka perubahan yang lain akan datang. Tuliskan sekarang, kalau anda nak gaji anda meningkat, tuliskan, ya Allah gandakan gaji saya, ya Allah luaskan rezeki saya, ya Allah kayakan hati saya. Jangan minta kaya duit je, minta kaya hati. Orang yang kaya hati, jiwa dia penuh, rasa cukup. Bahagia yang sebenar bila anda rasa cukup dan bahagia. Kalau kita kaya, wang banyak, tidur atas duit, tapi hati tak tenang, tidur malam pun gelisah, susah, tak best juga tuan-tuan. Okey, tulis kat ruang komen sekarang, anda nak kekayaan yang bagaimana? Saya nak Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, anak saya soleh soleha, anak saya dengar kata, saya jadi orang yang baik, saya jadi orang beriman, saya jadi orang yang berguna. Tulis kat ruang komen sekarang. Tulis kat ruang komen. Okey? Mungkin anda dah struggle hidup dengan keadaan, ataupun pernah tak tengok siapa-siapa yang struggle hidup dalam keadaan berat badan dia berlebihannya, terlebih sangat. Yang perlu dibantu, yang perlu sangat-sangat dibantu dalam program. InsyaAllah kami menyediakan program kelas kursus online. Okey? Kita nak bantu anda. Kita nak guidance, kita nak guide anda sampai jadi. Satu kegembiraan saya adalah setiap kali saya baca wins peserta. Satu kegembiraan saya adalah setiap kali saya baca perubahan yang berlaku pada orang. Sesiapa yang join program dengan kami, mereka bukan sahaja dapat knowledge tentang keilmu kesihatan, nak jaga badan, tak. Sebenarnya mereka satu dapat motivasi. Mereka dapat satu suntikan. Mereka rasa hidup mereka dah diisi. Kenapa diisi? Kerana diisi dengan perasaan yang cukup. Kerana mereka ada satu matlamat visual yang betul. Okey. Saya tahu mungkin di kalangan kita ni ada mak-mak, abang-abang, kakak-kakak yang perlu sangat-sangat dibantu. Yang mungkin dah lama tak dapat sujud macam biasa, macam dulu. Yang struggle dalam hidup dia. Mungkin tengok menantu, anak-anak pun sama. Yang struggle kita tengok dia, Masya Allah, kekayaan tak datang-datang kat dia, rezeki makin sempit. Sebenarnya kalau anda ubah diri, ubah peribadi, ubah tingkah laku, ubah fizikal badan, ubah dalaman, topak ilmu. Saya nak jadi hafizah, insyaAllah Umi Aiman, amin. Topak ilmu peribadi, upgrade diri, jadi orang yang bagus. You semua angkat tangan sekarang, angkat tangan ni, letak kat sini. Ya Allah, jadikanlah insan saya insan yang baik. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bagus. Ya Allah, jadikan saya suka sembahyang tahajud. Ya Allah, jadikan saya suka solat duha. Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang suka bersedekah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang berguna. Ya Allah, jadikanlah saya seorang yang bantu orang lain. Ya Allah, jadikanlah saya seorang yang kurus dan sihat. Minta juga. Kalau anda tak pernah nak minta sebut, tak pernah dapat. Ya Allah, jadikanlah saya sihat. Ya Allah, jadikanlah saya capai berat ideal saya. Ya Allah, beri saya dapat capai berat ID ikut BMI saya. Ya Allah, berikan saya dalam perniagaan sangat luas. Ya Allah, tuan-tuan tepuk ni banyak kali. Sebab kita tengah bagi install energy dalam diri masing-masing. Tepuk macam ni. Tepuk, masukkan. Tepuk, masukkan. Supaya dia ni kinestetik pergerakan anda. Dia akan hantar mesej ni kepada minda. Bila minda dapat mesej ni, minda akan bekerja untuk hari ni. Sebab siapa yang setiap hari dengar live saya, dia dah mula minda dia dah mula macam nak kuat nak kerja. Ataupun minda dia dah mula berfikir. Ataupun anda lepas habis dengar live saya, anda macam terdengar suara saya. Sebab anda dah main programming dalam minda bahawa anda perlu berubah. Tak berada di state yang sama. Bukan berada di state yang sama, tempat yang sama. So angkat tangan kanan sekarang. Angkat tangan kanan, letak kat diri masing-masing. Ya Allah, saya boleh jadi orang yang hebat dan berjaya dengan izin-Mu. Ya Allah, saya minta ampun.
Ya Allah, saya nak jadi orang kaya beriman. Ya Allah, saya nak jadi seperti sahabat Nabi. Ya Allah, saya nak jadi orang yang berguna. Ya Allah, saya nak bantu diri saya. Ya Allah, kalau bukan saya bantu diri, siapa lagi nak bantu diri saya? Ya Allah, saya lah perlu bantu diri saya. Ya Allah, sekarang saya dah berumur, saya mesti bantu diri saya. Saya mesti berjuang untuk sihat, ya Allah, supaya saya dapat fokus dalam ibadah. Ya Allah, saya nak jadi orang beriman, saya nak fokus dalam ibadah. So saya kena berjuang untuk improve kesihatan saya, supaya saya dapat ibadah masa dulu, supaya saya dapat pergi Mekah nanti dalam keadaan sihat, supaya saya dapat pergi Mekah nanti dalam keadaan saya bersedia tawaf Baitullah dalam keadaan tanpa perlu orang tolak saya. Ya Allah, bagi saya nikmat kesihatan. Ya Allah, bagi saya nikmat kesihatan. Ya Allah, bagi saya nikmat kesihatan. Tuan-tuan, ni doa. Apa yang anda lihat doa. Apa yang anda duk cakap-cakap ni doa. Apa yang anda gerak-gerak tangan ni lakukan ni doa. Apa yang anda fikirkan doa. Apa yang anda nak buat sekarang doa. So kenapa tak nak doa? Kenapa tak nak minta nak jadi kurus? Tak apalah ustaz, saya dah suka badan macam ni. Tapi kalau badan macam tu sakit buat apa? Kan? So minta jadi sihat. Minta sihat. Ya Allah, saya nak sihat. Sekarang tulis tu, ya Allah, saya nak sihat dan kaya. Ya Allah, saya nak sihat dan kaya. Ya Allah, saya nak sihat dan kaya. Ucap 10 kali tak apa. Ya Allah, saya nak sihat dan kaya. Ya Allah, saya nak sihat dan kaya. Tapi kalau tengah doa tak payahlah kan. Tengah semain duha tu takkanlah nak jerit-jerit macam tu pula. Ni nak bagi motivasi kat diri ni. Saya sedang install ke formula pada anda untuk upgrade diri. Kalau anda menghargai setiap nilai ilmu saya berikan ni, dia tak mahal. Dia macam ni, dia tak murah macam tu lah. Kalau anda faham nilai ilmu ni sebab saya nak dapat ilmu ni, saya kena struggle sampai tengah malam belajar. Saya nak dapat ilmu ni, saya kena pergi keluar. Saya kena zoom setiap hari dengan guru-guru saya. Ada 2-3 orang guru saya zoom setiap hari. Sebab tu saya heran kalau orang tak nak belajar. Sebab tu saya heran kalau orang tak nak upgrade diri dia. Sebab tu saya pelik kalau orang tu dia nak berada di state yang sama. Saya dapat apa yang ada sekarang ni sebab saya usaha bangunkan diri saya. Saya tak nak berada di tempat yang sama. Saya tak nak berada di state yang macam tu je lah. Saya sedang push diri saya daripada zone yang tak selesa kepada zone selesa, kepada zone tak selesa. So kepada anda yang nak kami bantu, kami betul-betul nak bantu. Untuk intake bulan November kita dah buka dah. Okay, kita nak buka untuk 10 orang yang pertama dulu, yang betul-betul nak berjuang, nak dibantu. Kita akan bagi anda meal plan sihat. Kita akan bagi anda guidance. Kita akan bagi anda coaching. Kita akan bagi anda mentoring. Kita akan bagi anda guidance. Kita akan bagi anda macam-macam lagi yang akan bantu anda untuk tingkatkan diri anda semua. Semua-semua ni dia akan pergi work sebalik pada diri anda. Bila anda masuk program kami, sebenarnya nilai program itu sangat tak ternilai. Sebab kami akan curahkan segala-galanya. Okay, saya harap peserta saya pun ada waktu ni. Sebab saya dah share kat dalam grup tadi, saya harap mereka dapat tengok. Kalau ada di kalangan peserta saya waktu ni, tolonglah komen dekat sini. Mungkin sedang saya buat kerja kan, saya tak nak kacau sangat lah. Pada anda yang berada di yang dah ubah diri, tahniah. Saya nampak perubahan pada Abang Syah sendiri. Abang Syah saya nampak ada tadi. Saya nampak perubahan pada beliau. Masa pertama kali saya jumpa dia datang rumah saya hidangkan dia dengan makanan KFC. Okay. Yalah, masa tu dia tak on program lagi. Saya bagi dia KFC, tapi saya tak makan. Kali kedua dia datang, masa tu dia dah dapat dia sekarang tengah proses ke Bright Ideal. So dia dalam jenis program ni, saya tak nak kacau diet dia. So saya bagi dia nutrition je lah. Macam dalam program lah. So dia datang rumah saya makan minum nutrition je. Saya nampak berbeza, wajah dia berbeza. Dan sebenarnya bila kita ubah diri, apa yang berlaku? Kita dah beri satu penghargaan pada diri kita. Macam Coach Umi, dia tak pernah jadi orang yang kurus dalam hidup dia. Sebab tu dia ada big Y yang besar. So anda kena jelaskan big Y anda. Semalam saya dah pesan kepada peserta-peserta saya untuk tuliskan big Y. Kalau ada kalangan dalam ni adalah peserta saya, tolong tulis big Y tu. Jelaskan big Y anda. Jelaskan apa yang anda nak, apa yang anda mahu. Jelaskan. Semakin jelas apa yang anda mahukan, semakin cepat dia dapat. Semakin jelas apa yang anda nak tahu, nak dapat, semakin cepat proses untuk dapat ke arah tu. Semakin jelas apa yang anda mahu berubah, semakin jelaslah perubahan berlaku dalam hidup. Semakin jelas kenapa saya mesti jadi orang kaya, beriman dan berakhlak, bertakwa. Semakin jelaslah motivasi dia akan berubah dan anda akan jadi orang sihat, kaya dan berjaya. Best ke kalau jadi orang kaya tapi tak sihat? Tak best. Best ke jadi orang sihat tapi tak kaya? Tak best juga. Best tak kalau ada dua-dua? Best. So kenapa nak pilih untuk susah kalau ada peluang untuk jadi orang kaya dan beriman?
Ustaz macam ni jadi orang kaya? Mulakan dengan tips sedekah, amalan nak jadi orang kaya. So kita akan pergi ke arah jadi orang kaya. Tuan-tuan sekalian, malam saya baca satu buku ni, Sign of Getting Rich. Okay, saya ambil ilmu-ilmu yang penting tu dengan guru saya lah. Masya Allah. Nasihat dan kaya penuh dengan keimanan. Amin. Tahniah akak, saya doakan akak capai apa yang akak nak. So siapa yang nak betul-betul, kami tolong bantu anda dalam journey proses turunkan berat badan. Anda perlu masuk dalam program kami. Kita dah buka untuk intake November. Ustaz, jauh lagi November tu. Memanglah jauh, tapi program kita buka untuk 40 orang je, peserta baru. Okay. So kalau anda betul-betul nak dibantu dan di-guide, jangan risau. Yuran komitmen dia tak ada pun mahal macam tak ada. Dia sangat mampu milik. Dia sangat anda mampu. Kalau anda dah mula-mula kata tak mampu, memang takkan mampu. Tapi kalau anda mula-mula terima dulu dan kata saya mampu, insya-Allah rezeki mampu tu datang. Sebab tu berjuang untuk percaya itu adalah satu perkara pertama yang anda kena buat. Saya tak boleh sebab saya dah berumur. Buang perkataan tu. Saya boleh walaupun saya dah berumur. Saya tak boleh, saya muda. Yang muda lah yang kena masuk. Sebab dia muda, dia kena sihat, dia kena bantu keluarga dia. Dia muda, dia sihat, dia kena bantu keluarga dia. Lagi muda dia, lagi kena bantu diri dia. Sebab kalau dia tak kerja lepas ni, dia masuk hospital, siapa nak kerja? Ingat mak kat kampung, ingat ayah kat kampung. That's why kena sihat. That's why kena berjuang untuk sihat. Okay. Saya tak kerja, saya tak boleh masuk program ni. Yang tak kerja lah lagi senang nak masuk program. Sebab dia sebagai suri rumah, nanti dia nak kena bantu keluarga dia. Dia tukang masak. Dia masak untuk suami, dia masak untuk anak. Lagi dah? Lagi belum? Jadi anda kena bantu diri anda. Journey program ni selama sebulan, 25 hari insya-Allah. Dia akan bermula pada 3 November. Okay. So 3 November ni, untuk 3 November ni kita dah buka. Jadi kepada anda yang masuk program kita ni, sementara nak tunggu di 3 November ni, saya akan bagi tip-tip dulu. Ni orang kata training lah. Jadi 3 November tu betul-betul berjuang. Macam peserta saya sekarang ni hari yang ketiga. Kita tengok hari ketiga. Saya belum tengok dalam grup lagi macam mana. Saya harapkan something happen yang berlaku adalah mereka dapat sesuatu, perubahan yang baru. Jadi insan yang baru, insan yang berguna. Okay. Siapa yang nak tahu lanjut tentang program, jangan tunggu lama-lama. Anda mesti join sekarang. Bukan esok, bukan lusa, bukan tulat, sekarang. Nak berjaya, sekarang. Nak ubah diri, sekarang. Nak jadi orang bagus, sekarang. Nak jadi orang kaya, sekarang. Nak berubah, sekarang. Nak motivasikan diri, sekarang. Semuanya mesti sekarang. Dijah macam ni, cepat. Sekejap salam anak saya. Sini, cepat. Cepat. Sekolah elok-elok Sini. Kalau dengan anak kita, nak pula waktu dia nak pergi sekolah kan. Waktu dia nak pergi sekolah, kita boleh kita salam dia. Mata dia cium tangan ni. Dia malu sebab depan kamera. Lepas tu kita cium kepala dia dan kita doakan dia terus. Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh, baik, jadi cemerlang, berjaya dunia akhirat, jadi pandai insya-Allah. Boleh Khadijah? Boleh Khadijah? Malu-malu pula dia. Macam itulah tuan-tuan. Dengan anak-anak ni, dia kata-kata kita doa. Tangan mak ayah ni sangat powerful. Dia doa. Okay, boleh dapat sesuatu. So kalau anda terlepas momen ni, yelah anak dah besar, macam mana nak usap kepala dia, usap cucu tu, masih tak terlambat lagi. Okay. Tapi kalau anda betul-betul rindulah nak usap kepala anak tu, panggil anak yang dah besar tu, mai sini jap, Kak Long, mama rindu nak pegang kepala Kak Long. Sambil tu doa. Tapi tak payah baca kuat-kuat. Malulah dia kan, dia dah besar, dia ada ego dia. Dalam hati kata, ya Allah, anak aku ni macam ni. Waktu di sini akan peluk mak. Kenapa mak usap kepala saya? Mak rindu nak usap kepala engkau nak. Dulu kau masa kecil-kecil, dulu mak lah yang basuh berak engkau kan. Mak cium tapak kaki engkau masa kau kecil dulu. Mak cium dahi kamu, mak cium pipi kamu, mak cium telinga kamu, mak cium perut kamu, semua mak cium. Masa kau kecil dulu, masa kamu kecil dulu, mak cium semua tempat. Cium perut, cium kaki. Comel sangat, cium semua, dia geli-geli kan. Tapi bila dah besar ni, tak mana tak anak tu kan.
So tuan-tuan doakan dia baik-baik. Dia sedang kerja sekarang, dia tengah kerja, anak tuan-tuan dah besar, ada yang dah besar, ada yang masih kecil, ada yang sekarang sekolah sekarang. Moga anak-anak kita pergi sekolah pun Allah lindung lah. Risau tu memang risau juga kan. Tapi moga Allah lindung. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, baca doa ni. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah Ta'ala sayang